Dan seperti rakan saya katakan, mengapa insurans paksa pengguna-pengguna motosikal membeli all rider? Bagilah pilihan all rider atau single rider. Sekarang all rider 50% naik premium dia. Dan pengguna-pengguna motosikal dia dari golongan pendapatan rendah. Kita kena perlu beri perlindungan kepada mereka. Kalau rakyat didahulukanlah. Seterusnya, Yang Berhormat Tun Loh Intan. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Tun Loh Intan. Hari ini saya rasa sedih. Bukan saja perkara yang dibangkitkan oleh Tuan Yang Di-Pertua. Sebenarnya hari ini juga Pos Malaysia naikkan kadar postage 100%. Dari 3% kepada 6%. Saya nak tahu, adakah ini unreasonable? Apabila we want to tackle inflation. Tetapi Pos Malaysia sebagai government link company yang sepatutnya mempunyai tanggungjawab sosial. Mengapa kerajaan benarkan dia naik postage 100%? Adakah dia untuk cover up the losses suffered by Pos Malaysia for the first quarter? 540 million? Adakah kerana kesilapan pelaburan dalam Transmau yang membuat akaun palsu sehingga menyebabkan sahamnya jatuh dari RM14 menjadi 39 sen? Kita nak tahu. That's why saya harap di mana kerajaan apabila melaung-laungkan slogan rakyat didahulukan, performance now, people's first, tetapi dengan kenaikan kadar postage yang begitu mendadak sekali, saya harap ini dapat diberikan pandangan yang serius. Apakah pandangan Yang Berhormat Tun Loh Intan? Terima kasih. terima kasih Yang Berhormat Taiping. Itu satu lagi projek Barisan Nasional. Sebab Boleh. pengguna stem ini adalah dari golongan pendapatan rendah. Golongan pendapatan rendah. Mereka tak gunakan internet untuk menghubungi satu sama lain. Tetapi golongan pendapatan rendah ini masih terjejas apabila postage stamp itu dinaikkan 100%. Yang Berhormat boleh? Isu yang sama. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Berkenaan dengan stamp ni tadi, saya rasa kementerian mungkin tidak mempunyai peluang untuk menjawab pertanyaan daripada rakan saya tadi. Tapi tahukah Yang Berhormat, pertama sekali kadar stamp di Malaysia ini adalah yang paling terendah. Rendah daripada Indonesia, rendah daripada itu satu. Keduanya ialah dalam rasionalisasi stem, kenaikan stem yang baru ini, hanya 10% yang melibatkan pengguna. Yang selebihnya ialah antara syarikat yang menggunakan stem ini. Tetapi walau bagaimanapun, kerajaan telah memberitahu bahawa kalau kenaikan stem ini dinaikkan nanti 1 Julai ini, ada satu mekanisme dipanggil, kalau saya tidak silap, stem rakyat, kalau saya tidak silap, yang akan mengambil kira kemudahan rakyat termiskin yang menggunakan penggunaan postal ini. Itu satu. Yang ketiganya Yang Berhormat, tahukah Yang Berhormat bahawa duit yang didapati nanti daripada kenaikan harga stem ini tidak banyak pun, akan digunakan keutamaannya ialah untuk kenaikan gaji pekerja pos ini yang telah begitu lama terlalu rendah. Kecualilah kalau rakan-rakan di sebelah sana tidak mahu gaji ini dinaikkan. Jadi tidak ada kena-mengena dengan sama ada dia kerugian Pos Malaysia dan sebagainya. Dan saya tahu isu ini kerana PAC. Saya adalah ahli Public Accounts Committee dan kita telah mendengar penerangan daripada Pos Malaysia. Jadi saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Kota Belud. Saya tidak setuju bahawa jika harga stem itu rendah kita kena naikkan. Tidak semestinya. Mengapa kita tidak boleh kekalkan harga yang rendah itu untuk faedah pengguna? Dan sekarang Yang Berhormat Kota Belud tidak sokong pihak korporat kata pengguna kurang, korporat pihak-pihak korporat yang akan terjejas ataupun kena dengan kenaikan harga ni. Tetapi tadi Pasir Salak kata lebih menjurus kepada sokong pemaju. Jadi ada sedikit tidak sefahaman di sana lah. Saya terusnya mengatakan Pasal stem sikit ni. Tahukah Yang Berhormat bahawa kalau kita menghantar surat ke UK contohnya, ya, kita bayar mungkin 30 sen, ya, stem kadar kita 30 sen Malaysia. Tetapi Pos Malaysia apabila menghantarnya ke UK, kepada penerima di UK, terpaksa membayar kadar yang dikenakan oleh UK Royal Postal yang memakan belanja RM2. 30 sen dibayar RM2. Jadi
Itu sebabnya mengapa kadang-kadang negara kita digunakan untuk dumping ground untuk menghantar surat keluar negara. Rate kita murah. Jadi 30 sen yang dihantar oleh kita kepada kawan kita, surat yang dihantar ke UK, kita bayar 30 sen. Apabila Pos Malaysia bawa surat itu ke UK, dia terpaksa membayar kepada Royal Postal UK ni RM2 sebab kadar di sana tinggi. Jadi ini antara sebab untuk merealisasikan atau rationalization kadar stamp ini. Kita kena tengoklah, kalau kita hantar surat ke UK, mungkin bayaran sana boleh dibuat sebab pihak-pihak yang berkomunikasi dari Malaysia ke UK mungkin pendapatannya lebih. Dia bukan pendapatan ataupun golongan pendapatan rendah. Maksud saya di dalam negara kita, mengapa kita kena naikkan charge untuk stamp? Saya teruskan, satu lagi Datuk Yang di-Perta, kita selalu tengok, kita bandingkan negara kita dengan negara lain macam yang berhormat Kota Belud katakan yang paling rendah kita punya charge stamp, dan selalu kita tengok apabila ahli-ahli dari pihak kerajaan atau Barisan Nasional berucap, selalu bandingkan negara kita dengan Bangladesh atau Somalia atau Ethiopia. Mengapa mereka tidak bandingkan negara kita dengan New Zealand atau Switzerland? Bukankah kita nak naikkan tahap kita? Mengapa bandingkan dengan negara-negara yang tidak membangun? Bandingkanlah dengan negara-negara yang telah membangun. Saya mintalah. Seterusnya, di industri penjualan langsung kita telah habis perbahasan kita beberapa minggu lepas. Ini juga harus dikawal yang melibatkan pengguna, di mana pengguna-pengguna tidak dapat servis melalui produk atau servis, tetapi cuma menjuruskan atau memberi perhatian hanya kepada membawa downline untuk meningkatkan pendapatan upline. Jadi ini kita kena kaji juga. Dan dari segi pengiklanan dan juga kontrak-kontrak, kita harus membesarkan small print ataupun fine print yang kita selalu tengok yang dibagi oleh syarikat-syarikat sebelum pengguna atau pembeli sign kontrak. Itu tema-tema kontrak itu sangat kecil untuk dibaca, dan kepada orang-orang yang senior citizen dengan izin, mereka dapati susah nak baca dan terus sign juga. Jadi ini fine print harus ditukar menjadi bigger print. Dan juga pengiklanan yang tidak wajar digunakan melalui televisyen dan radio dan media pencetakan, tidak kadang-kadang pembeli-pembeli diberi gambaran yang terpesong. Saya juga ingin memberi sedikit pandangan terhadap tempat-tempat letak kereta. Adakah kawalan tempat-tempat letak kereta seumpamanya di Kuala Lumpur yang charge begitu tinggi sampai RM7 satu jam dan sebagainya? Bolehkah satu had digunakan untuk charge tempat letak kereta? Dan juga kita harus tidak membenarkan pengusaha-pengusaha tempat letak kereta untuk menubuhkan sign park at your own risk. Kita park di tempat dia mesti diwajibkan memberi perlindungan jika berlaku apa-apa kepada kereta kita yang kita letak di sana.